Assalamualaikum, welcome back to Zaf Channel guys. Kita masih lagi dalam malam puaka. Apa khabar semua geng-geng puaka? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru jumpa Zaf Channel, aku nak ucap selamat datang. Dan kalau korang sudi, korang boleh tekan button subscribe dan juga butang loceng tu, supaya setiap kali aku upload video baru, korang takkan terlepas guys. Jadi pada malam ni, tanpa kita lengahkan masa, aku nak berkongsi dengan geng puaka semua tentang kisah berkenaan keluarga Encik Tarmizi. Encik Tarmizi yang mempunyai 8 orang anak. Subur betul Encik Tarmizi kita kan. Dan dalam kesuburan tu lah, 88 orang anak dalam keluarga Encik Tarmizi ni penuh keceriaan. Aku boleh cakap keluarga yang bahagia. Tetapi dalam bahagia tu pun terjadinya satu kejadian yang menimpa keluarga Encik Tarmizi ni. Dan kejadian ni teramat teruk sehingga ianya berlarutan selama 14 tahun guys. Apa yang berlaku sepanjang 14 tahun tu? Kalau korang dah bersedia, kita teruskan dalam keseraman level pisang pada malam ni, malam puaka. Singa menawan keluarga bahagia. Itulah tagline iklan dulu-dulu. Iklan singa kalau korang masih ingat kan. Time tu aku kecil lagi kan. Selalu tengok singa, keluarga bahagia. Dan siapa yang tak nak keluarga yang harmoni, bahagia, yang hidup dalam keharmonian tu, penuh dengan adik-beradik yang sempoi dan santai. Dan itulah yang dikatakan keluarga Encik Tarmizi ni sebuah keluarga yang cukup bahagia, yang cukup sempurna lah, dengan 8 orang anak, termasuk isteri Encik Tarmizi yang bernama Puan Saodah ni. Walaupun nama Puan Saodah nama lama-lama kan, tetapi alamak, memang cantik, cun melecun meletup macam tu lah. Dan Encik Tarmizi pun hidup bahagia. Tetapi dalam kebahagiaan tu ada sesuatu yang telah menimpa keluarga Encik Tarmizi sendiri. Dikatakan kejadian ni berlaku pada satu malam sewaktu keluarga Encik Tarmizi bersama anak-anak dia sedang sibuk berada di meja makan untuk menyantap makan malam pada malam tersebut. Keluarga ni tengah meriah makan nasi Arab, ayam golek ada, kambing golek ada. So meriah lah keluarga Encik Tarmizi ni. Oh, makan, berborak, bergelak, ketawa apa semua. Tetapi dalam kemeriahan tu, sedang diorang makan malam tu, tiba-tiba Puan Saodah ni tengah makan-makan, dia terhenti makan lalu terus berlari ke arah dapur. Dan anak-anak Encik Tarmizi ni, termasuk Encik Tarmizi sendiri, dah rasa pelik dah. Apa hal Puan Saodah ataupun mak aku ni lari kat dapur kan? Menggelabah gila kan? Dan tiba-tiba salah seorang anak lelaki Encik Tarmizi pergi mendapatkan mak dia. Dan alangkah terkejutnya dia apabila dia mendapati mak dia, iaitu Puan Saodah ni, telah muntah darah guys. Pada awalnya keluarga Encik Tarmizi ingat kemungkinan besar Puan Saodah kurang sihat ataupun sebabkan makan terlalu laju, tercekik tulang ayam ke, lalu terluka kan. So pada awalnya diorang tak buat apalah. Malam tu pun berlalu macam biasa. Puan Saodah pun pada malam tersebut tidur dengan lena apa semua. Keesokan paginya Puan Saodah masih lagi muntah darah. Sewaktu dia mandi, dia beruh gigi tu, darah masih lagi keluar daripada mulut dia. Jadi disebabkan kerisauan itu, Puan Saodah pun dibawa oleh anak-anak lelaki dia untuk mendapatkan rawatan di salah sebuah hospital swasta. Dan dikatakan sewaktu Puan Saodah mendapatkan rawatan di hospital tu, pihak hospital tidak mendapati yang Puan Saodah ni ada sebarang penyakit. Dan pihak hospital pun hanya memberikan Puan Saodah pil tahan sakit sahaja. Sebab pihak hospital dah cek dah semuanya okey. Pihak hospital pun tak dapat nak tahu daripada mana darah ni muncul. Lalu Puan Saodah pun pulang ke rumah. Dan hari pun berlalu macam biasa. Daripada hari ke hari, minggu ke minggu. Tetapi keadaan Puan Saodah bukan bertambah baik, tetapi bertambah teruk. Dan itu
itulah yang tidak disangka-sangka oleh keluarga Encik Tarmizi. Diorang sangkakan yang pada malam tersebut hanyalah biasa sahaja. Tetapi itulah titik permulaan kejadian yang bakal menimpa Encik Tarmizi. Daripada sebuah kehidupan yang cukup bahagia dan ceria kepada sebuah kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan dan juga keperitan hidup yang sebenar, guys. Dalam ramai-ramai keluarga Encik Tarmizi ni, aku nak berkongsi dengan korang anak dia yang paling bongsu yang bernama Syamimi ataupun nama manja hanya dipanggil Mimi sahaja. Mimi pada masa tersebut baru berusia 5 tahun. Jadi Mimi ni dia tak faham lagi, dia tak tahu lagi apa yang menimpa keluarga dia. Dalam keadaan yang begitu teruk, dia nampak kesihatan mak dia sendiri, Puan Saudah ni semakin teruk. Daripada hanya muntah darah, mak dia dah mula kurang makan. Seakan-akan selera makan mak dia ni dah mula hilang. Dan Puan Saudah yang dulunya cun melecun apa semua, yang badan sedap-sedap solid dia orang cakap kan, memang mantul gila, dah makin kurus, makin kurus, makin kurus. Dan ini telah menyebabkan Encik Tarmizi bersama anak-anak dia yang lain dah mula risau dah. Dan daripada mendapatkan rawatan di hospital, pihak hospital pun tak tahu apa punca sebenar kenapa kesihatan Puan Saudah ni makin teruk, makin teruk. Dan disebabkan itulah Encik Tarmizi pun cuba ikhtiar, cuba mendapatkan rawatan cara lama. Cuba mendapatkan rawatan daripada sudut yang lain. Daripada asyik pergi hospital habis beribu ringgit, cek-cek tapi tak ada apa, cubalah dapatkan perawat-perawat yang boleh datang ke rumah. Tetapi macam biasalah guys, ada perawat yang memang betul-betul niat untuk menolong keluarga Encik Tarmizi, dan ada juga yang kaki scam, yang menipu. Dan dah bermacam-macam dah sebenarnya perawat yang datang untuk merawat Puan Saudah, tetapi tak seorang pun okey. Ada yang cakap Puan Saudah terkena santau, ada yang cakap Puan Saudah ni ada penyakit kronik, ada juga yang cakap Puan Saudah ni ada belaan dia sendiri yang telah menyebabkan Puan Saudah ni tak sihat. Belaan tu dah mula dah makan dalam badan Puan Saudah ni. Sebab apa? Sebab belaan tu teramat lapar. Bermacam-macam andaian, bermacam-macam rawatan, tetapi keadaan Puan Saudah tak begitu baik, tetap sama juga. Lalu keluarga Encik Tarmizi ni pun dah tak tahu dah nak buat apa. Dan yang paling kesiannya kepada siapa? Kepada anak yang paling bongsu lah, Mimi ni. Mimi ni rasa yang awalnya dia mungkin ingat, sebab dia kecil lagi, dia ingatkan mak dia ni tak berapa nasihat lah, mak dia sakit ke kan. Dan keadaan bertambah teruk apabila bukan sekadar tak lalu makan ataupun muntah darah sahaja. Makin lama perangai Puan Saudah ni pun turut berubah. Boleh dikatakan setiap malam Puan Saudah akan bertukar watak kepada mak yang baik, kepada mak yang bercakap dengan anak-anak penuh lemah lembut, kepada seorang mak yang begitu garang. Kadang-kadang Puan Saudah ni pantang salah sedikit saja, tak kisahlah Encik Tarmizi buat salah ke, anak-anak dia 8 orang ni buat salah ke, mesti akan dimarahi oleh mak dia. Dan dikatakan ada satu malam tu keadaan bertambah pelik apabila Puan Saudah ni tiba-tiba sewaktu anak beranak ni tengah menonton TV, tiba-tiba mak dia meracau-racau, menjerit-jerit seakan-akan hilang pedoman ataupun orang cakap kena histeria. Lalu anak-anak dia yang lagi 8 orang ni cuba membantu menahan mak dia yang dah meronta-ronta ni, dah macam Hulk Hogan dah mak dia. Wah, lepaskan aku. Weh Tarmizi, kau tak puas hati dengan aku ke? Siap mencabar pula suami dia sendiri. Lalu Encik Tarmizi pun rasa ini bukan sakit biasa-biasa. Ini merupakan satu gangguan yang kemungkinan dihantar oleh seseorang. Dan Encik Tarmizi pun cuba juga mendapatkan perawat yang betul-betul boleh merawat isteri dia. Cari punya cari. Dan Alhamdulillah, atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Encik Tarmizi dapat seorang ustaz yang nama dia meningkat naik. Aku rasa korang dah tahu dah siapa. Kebetulan Encik Tarmizi cari sana cari sini, tiba-tiba terjumpa seorang ustaz yang memang cukup terkenal dan cukup hebat. Alhamdulillah. Dan ustaz tu tak lain tak bukan Ustaz Mustaqim.
Assalamualaikum anak-anak geng puaka sekalian. Lalu apabila Encik Tarmizi menghubungi Ustaz Mustaqim untuk menolong merawat Puan Saudah, Ustaz Mustaqim pun dengan rela hati cuba juga menyelamatkan keluarga Encik Tarmizi ni. Apabila Ustaz Mustaqim datang sahaja ke rumah Puan Saudah, kelihatan keadaan Puan Saudah yang tengah meronta-ronta dan memang betul ada sesuatu ataupun ada jin yang telah merasuki Puan Saudah. Jadi apa lagi? Ustaz pun tak buang masa lah. Ustaz pun teruslah merawat Puan Saudah dengan sedaya upaya. Dengan pertolongan Allah, Ustaz berdoa, lalu Ustaz pun teruslah membuka langkah cuba juga menghalau benda yang merasuki Puan Saudah ni keluar daripada badan dia. Dan selepas setengah jam, Ustaz dah cuba merawat macam tu, dah macam menari dah kan. Ustaz rawat punya rawat. Alhamdulillah keadaan Puan Saudah kembali okey balik. Dan berdasarkan rawatan dan juga pengalaman yang Ustaz ada, Ustaz pun menyampaikanlah satu mesej kepada keluarga Encik Tarmizi ni. Satu benda yang Ustaz dapati yang rupa-rupanya kenapa setelah sekian lama keadaan Puan Saudah bertambah teruk, keluarga Encik Tarmizi ni telah terkena sihir. Ada seseorang yang hati busuk, na'udzubillah, telah menyihir semata-mata untuk apa? Untuk menghancurkan keluarga Encik Tarmizi sendiri. Dan daripada rawatan Ustaz Mustaqim, Ustaz dapat juga sesuatu yang cukup menakutkan. Apabila Ustaz Mustaqim tanya Puan Saudah, "Puan Saudah, ada tak awak bermimpi seakan-akan menerima barang ke ataupun mimpi-mimpi yang menakutkan?" Lalu Puan Saudah pun menceritakan sepanjang dia hidup dia jarang mimpi. Selalunya dia tidur mati. Puan Saudah ni jenis tak mimpi. Dia jenis yang kalau tidur memang tidur mati punya, mimpi pun tak ada. Tetapi yang peliknya, kebelakangan ini Puan Saudah kerap kali bermimpi ada satu susuk tubuh yang datang dan berdiri betul-betul di pintu rumah dia. Lalu lembaga ataupun susuk tubuh ni menaburkan paku di hadapan rumah dia. Tetapi dalam mimpi tu juga Puan Saudah mendapati sewaktu susuk tubuh ni menabur paku di hadapan rumah dia, datangnya seorang lelaki tua yang membawa payung. Lalu lelaki tua tu membuka payung dia dengan begitu besar, dan disebabkan itulah payung tu dapat menepis beberapa paku yang susuk tubuh ni campak. Hanya segelintir saja ataupun hanya 2-3 saja paku yang berjaya jatuh ke lantai betul-betul di hadapan rumah Puan Saudah. Lalu apabila Ustaz Mustaqim dah dengar dah apa mimpi yang Puan Saudah ni alami, Ustaz Mustaqim terus cakap itulah petanda dia yang Allah hantar untuk membantu keluarga Puan Saudah. Apabila Puan Saudah mimpi macam tu, alhamdulillah, nasib baiklah dalam mimpi tu ada payung yang cuba menepis sihir yang nak dihantar tu. Sebab dikatakan kalaulah kesemua paku tu betul jatuh di hadapan Puan rumah Saudah, Puan Saudah kemungkinan akan mati. Penyihir ni memang betul-betul bukan sekadar sihir ringan-ringan, bukan sekadar untuk menghancurkan keluarga Encik Tarmizi. Dia nak membunuh sendiri isteri Encik Tarmizi, iaitu Puan Saudah ni. Lalu apabila Encik Tarmizi dengar macam tu, Encik Tarmizi termasuk anak-anak dia terkejut. Sebab apa? Dia tak pernah menyangka-nyangka ada orang yang sanggup menyihir keluarga dia. Sepanjang Encik Tarmizi dan keluarga dia ni hidup, dia tahu yang keluarga dia tak pernah pun cakap belakang, tak pernah pun pedajal orang, tak pernah pun ada sakit hati dengan orang. Tetapi biasalah, Ustaz Mustaqim pun pesanlah dekat dia, manusia ni rambut sahaja sama hitam, tetapi hati ni lain-lain. Orang tak perlu sebab pun untuk menyihir keluarga Encik Tarmizi. Apabila hati ni telah dikuasai oleh hawa nafsu, telah dikuasai oleh iblis dan syaitan yang asyik membisikkan kata-kata yang dusta, orang pun sanggup menyihir keluarga Encik Tarmizi. Sehingga kan diorang nak isteri Encik Tarmizi
Tarmizi ni mampus ataupun mati. Tetapi tak apalah, alhamdulillah saya dah dapat dah bendung. Cumanya saya nak memesan lah, kalau boleh keluarga Encik Tarmizi ni dengan anak-anak Encik Tarmizi yang ramai-ramai ni, setiap kali solat, apa kata Encik Tarmizi mengimamkan keluarga sendiri. InsyaAllah dengan cara tu dapatlah kita menghindari keluarga Encik Tarmizi daripada terus terkena sihir ni. Dan kita harapkan semoga orang yang menyihir ni dapat tarik balik sihir dia. Dan apabila Ustaz Mustaqim dah memesan semua yang perlu dilakukan oleh keluarga Encik Tarmizi ni, Ustaz Mustaqim pun pulang. Selepas daripada keluarga Encik Tarmizi mendapatkan rawatan daripada Ustaz, ingatkan dah makin okey. Tetapi selang sahaja setahun kemudian guys, keadaan keluarga Encik Tarmizi bertambah teruk. Dan kali ini kejadian berlaku kepada Encik Tarmizi sendiri sewaktu Encik Tarmizi baru pulang daripada bekerja. Sewaktu Encik Tarmizi baru pulang daripada bekerja pukul 6 petang tu, Encik Tarmizi pun masuklah ke dalam rumah dengan membawa goreng pisang dan juga kopok leko. Dengan keadaan yang penuh ceria, Encik Tarmizi pun melangkah masuk ke dalam rumah dia. Sambil tu, Encik Tarmizi sempat berkata kepada anak-anak dia yang lain, "Hello, I'm back. Daddy baru balik ni." Wah, nak panggil Daddy juga kan? Mak Saleh sikit lah. Daddy balik. Tengok Daddy bawa apa? Kopok leko dengan goreng pisang. Mimi suka kan kopok leko ni? Tengah ceria-ceria tu, tengah melangkah masuk sambil penuh bangga ni, belikan lauk ataupun makanan petang untuk anak dan bini dia. Tiba-tiba berdebu. Alamak, apa yang berlaku guys? Encik Tarmizi tersembam betul-betul di hadapan ruang tamu tu. Dan dalam tersembam tu, habis bersepah semua ni. Kopok leko dengan goreng pisang bersepah, berterabur di atas lantai. Dan anak-anak dia apabila tengok bapak dia terjatuh macam tu, terus pergi mendapatkan bapak dia. Apa hal yang ayah tiba-tiba terjatuh? Ayah pitam ke? Yang peliknya, Encik Tarmizi cakap dia tak tahu kenapa tiba-tiba kedua belah kaki dia tak rasa. Seakan-akan dia tak boleh rasa. Seakan-akan kaki dia ni mati tau. Dan apabila tengok keadaan bapak dia macam tu, anak-anak lelaki Encik Tarmizi ni terus bawa bapak dia duduk di salah satu kerusi kat area ruang tamu tu. Lepas tu salah seorang anak dia yang bernama Hakimi ni cubalah tolong bapak dia urut kaki. Kemungkinan bapak dia terlalu penat bekerja tu, sebab itulah kaki ni sakit ke tak rasa kan. Sebab kan Encik Tarmizi sewaktu anak dia urut tu, Encik Tarmizi dah menangis dah. Sebab apa? Sebab dia tak dapat rasa pun. Dia cakap, Hakimi, tekan kuat sikit. Cuba tekan kuat sikit. Anak dia pun cakap kat Encik Tarmizi ni, "Ayah, Hakimi dah tekan kuat dah ni. Takkan nak kuat lagi?" "Ayah tak rasa. Kau ni urut ke tak? Ayah tak rasa kaki ayah." Lalu apabila macam tu, Hakimi ni dah tekan, dah urut sekuat yang boleh, tetap Encik Tarmizi ni tak rasa. Terus anak-anak dia yang lain tak buang masa dah, terus bergegas pergi ke hospital. Kemungkinan besar diorang tak boleh rawat benda ni. Dan alangkah terkejutnya keluarga Encik Tarmizi apabila sampai di hospital. Doktor dah cek dah kondisi keadaan Encik Tarmizi sendiri. Doktor tak boleh tahu macam mana punca sebenar, kenapa kaki Encik Tarmizi ni boleh lumpuh, seakan-akan lumpuh. Walaupun pihak hospital tak ada langsung mendapati yang Encik Tarmizi ni ada simptom-simptom orang terkena stroke ataupun lumpuh. Sejak daripada hari itu, keadaan Encik Tarmizi yang dah mula dah tak boleh pergi bekerja disebabkan kedua-dua belah kaki dia ni dah tak berfungsi. Seakan-akan Encik Tarmizi telah terkena stroke. Cumanya nasib baik 2 stroke lah, bukan 4 stroke. Nasib baik 2 stroke je, kaki je kan. Kalau 4 stroke, kaki dan tangan. Lalu Encik Tarmizi pun terlantarlah di katil sebab dah tak boleh pergi bekerja kan. Dan setelah berbulan-bulan Encik Tarmizi tidak boleh bekerja, keadaan
yang paling teruk menimpa keluarga Encik Tarmizi. Encik Tarmizi dibuang kerja. Sebab apa? Sebab dia dah tak larat untuk bekerja pada masa tersebut. Dengan keadaan isteri Puan Saodah ni bertambah teruk, sekarang ni bapa dia orang pula dah stroke dah, kaki ni dah tak berfungsi. Lalu anak-anak dia ataupun keluarga Encik Tarmizi ni yang hidup sederhana dah mula susah dah. Walaupun anak-anak lelaki dia cuba membantu keluarga ni dengan pergi bekerja apa semua, tetapi ada sahaja kejadian yang berlaku. Kadang-kadang kat tempat kerja tu pekerja tak suka anak-anak dia lah. Ada seorang lagi anak Encik Tarmizi turut dipotong gaji, seakan-akan yang penyihir ni cuba menyekat rezeki keluarga Encik Tarmizi ni sendiri. Allahu Akbar. Dan yang paling kesian siapa? Yang paling kesian adalah Mimi. Sebab Mimi ni kecil lagi. Daripada kecil dia dah kehilangan kasih sayang seorang mak. Sebab apa? Sebab apabila mak dia ni kerap kali meracau, kerap kali tiba-tiba marah, ubah mood apa semua, dah tak dapat dah kasih sayang seorang mak. Dan sekarang ni yang kebiasaannya Encik Tarmizi ni akan luangkan masa bermain dengan anak bongsu dia ni, bermainlah melayan kerenah si Mimi ni. Sekarang Encik Tarmizi dah tak larat dah, hanya terlantar sahaja di katil. Anak-anak yang cebok berak, anak-anak yang suap makan, dan itu telah menyebabkan Mimi tak dapat kasih sayang seorang bapa pula. Allahu Akbar, kesiannya lah. Tetapi tak habis lagi guys. Disebabkan kesian tu lah, berlaku lagi sesuatu kejadian yang teruk. Yang orang hantar sihir ni lah habau lah perangai kau. Aku kesian dah dekat keluarga Encik Tarmizi ni kan. Kau boleh berhenti tak hantar sihir? Tetapi tak guys. Penyihir ni yang tak tahu siapa ni seakan-akan tak puas hati. Lalu dia hantar dan hantar dan hantar, dan itu telah menyebabkan akhirnya Encik Tarmizi yang dulunya hanya 2 stroke sekarang dah 4 stroke dah guys. Yang dulunya bolehlah juga kalau nak pergi tengok kat TV dekat ruang tamu tu boleh merangkak juga, tetapi sekarang ni dah tak boleh merangkak dah. Sebab apa? Sebab keseluruhan badan Encik Tarmizi ni dah stroke, dah lumpuh, dan muka termasuk mulut Encik Tarmizi ni, walaupun anak dia nak suap makan pun sekarang ni dah susah sebab muka dia dah herut dah, dah mula sengit. Bila suap je bubur ke apa, dah meleleh dah keluar. Suap kat sini meleleh sini, suap kat sini meleleh sini. Lalu itu telah menyebabkan Encik Tarmizi ni dah lah sakit, dah lah terkena lumpuh, dah makin kurus, makin kurus, makin kurus. Dan keadaan ni berlalu selama 10 tahun guys. Allahu Akbar. Lah habaunya yang hantar sihir ni. Selepas keadaan Encik Tarmizi termasuk Puan Saodah dah teruk, dah terkena sihir, sekarang giliran anak-anak dia pula. Dikatakan anak-anak Encik Tarmizi ni sering kali terdengar seakan-akan bunyi tangisan, seakan-akan bunyi tapak kaki, ada bunyi guli, ada bunyi orang menjerit yang tak tahu daripada mana guys. Yang peliknya bunyi-bunyi tu berlaku selalunya selepas maghrib. Makin teruk terkena gangguan. Dan nak bertambah teruk, adalah satu malam ni Mimi ni yang pada masa tu telah pun berusia 10 tahun, tengah lepak dekat mana? Dekat area dapur. Dekat dapur diorang ada satu meja makan. Mimi selalunya akan duduk kat situ seorang diri. Lalu dia pun tengoklah dekat handphone dia, tengok YouTube ke apa ke kan. Jadi pada masa tu adik-beradik dia termasuklah keluarga dia yang lain dah pun masuk tidur. Lalu Mimi duduk seorang-seorang, tengah dia tengok YouTube tu, tiba-tiba Mimi terdengar bunyi tapak kaki, seakan-akan orang berjalan di area ruang tamu tu. Lalu Mimi pun berhenti sekejap daripada tengok YouTube tu, dia pun menjelinglah ke arah ruang tamu, dan dia nampak bapa dia Encik Tarmizi ni tengah duduk di salah satu kerusi yang berada kat area ruang tamu tu.
Jadi Mimi ni pun tegurlah ayah dia. Ayah tak tidur lagi ke? Lalu Encik Tarmizi pun cakap, Mimi, tolong ayah Mimi. Ayah haus nak. Tolong ambilkan ayah air. So apabila dah dengar Encik Tarmizi ni minta air, Mimi ni pun pergi berlari untuk ambil air sejuk macam tu kan. Lalu Mimi pun pergilah balik ke area ruang tamu. Cumanya yang menakutkan, sebaik saja Mimi sampai di ruang tamu tu untuk memberikan ayah dia segelas air, dia tak nampak pun kelibat ayah dia berada di ruang tamu. Jadi pada masa ni Mimi dah mula rasa takut dah. Yelah, budak 10 tahun dia dah rasa takut. Lalu Mimi ni pun cubalah tengok dekat bilik ayah dia. Manalah tahu ayah dia penat tunggu dekat ruang tamu, masuk ke dalam bilik ke. Dan apabila Mimi pergi ke bilik Encik Tarmizi ni, yang mengejutkan apabila dia tengok bapak dia sedang lena tidur di buai mimpi, dah berdengkur dah pun. Lalu kejadian pada malam tu telah membuatkan Mimi ni rasa teramat takut. Apa yang dia nampak? Kenapa bapak dia boleh nampak bapak dekat ruang tamu dan tiba-tiba bapak dia rupa-rupanya sedang lena di buai mimpi. Lalu Mimi pun menceritakanlah kepada adik-beradik dia yang lain, sebabkan nak cerita kat mak dia, confirm Mimi ni kena marah sebab mood Puan Saudah ni dah tak betul dah. Kejap marah, kejap meronta apa semua kan. Masih lagi dikawal oleh ilmu sihir tu. Lalu Mimi pun ceritalah dekat adik-beradik dia yang lain. Dan yang mengejutkan Mimi, yang Mimi ni tak sangka, rupa-rupanya abang dan kakak dia pun cakap dah banyak kali dah sebenarnya dia nampak yang kelibat bapak dia ni seakan-akan merayau-rayau dekat area rumah tu. Ada anak lelaki Cik Tarmizi ni nampak bapak dia sedang makan dekat area dapur. Ada yang nampak bapak dia baru keluar daripada tandas. Ada juga yang tengah-tengah malam dia orang boleh nampak bapak dia orang seakan-akan tengah tengok TV dekat area ruang tamu tu. Dan itu telah membuatkan anak-anak Encik Tarmizi ni berasa takut, dan anak-anak dia tahu ini bukan bapak dia sebab bapak dia dah 4 stroke. Bapak dia dah tak boleh jalan dah. Kalau nak merangkak pun dah macam ular dah. Pernah sekali tu ayah dia cuba juga Encik Tarmizi ni berusaha nak pergi ke dapur kan. Konon-kononnya tak nak menyusahkan anak dia. Dah tak pasal anak dia ingat, oh ular sawa kan. Dah bapaknya tak boleh jalan kan. Lalu mengesot macam tu. Dah mana anak tak ingat, ingat ular sawa rupanya ayah. Lalu anak-anak dia pun pernah tegur Encik Tarmizi ni, ayah kalau dah tak larat tu buatlah cara tak larat. Tak payahlah nak mengesot macam ular ke apa. Mintalah tolong, kami ni anak-anak ayah boleh je tolong ayah. Tetapi Encik Tarmizi ni dengan mulut herod macam tu nak juga cakap kat anak-anak dia, apa, ingat ayah tak larat ke? Ayah ni masih boleh lagi lah. Ayah tak nak menyusahkan anak-anak ayah. Tetapi anak-anak dia tetap bertegas. Cakap juga kat Encik Tarmizi ni, tak apalah, apa gunanya kami anak-anak ayah, kami nak berjasa. Tak apa ya, ayah rehat je. Lalu Encik Tarmizi pun letak balik kat atas katil kan. Dan bertahun-tahun lah keadaan Encik Tarmizi macam tu. Dan gangguan dekat rumah tu pun makin teruk. Dan kemuncak kepada semua ni terjadi kepada Mimi. Dikatakan ada satu malam Mimi sedang lena di buai mimpi. Dan malam tu pula Mimi ni dia demam panas, dia tak berapa sihat. Jadi apabila Mimi ni tak berapa sihat, dia tidurlah di area ruang tamu. Dia tidur ditemani oleh kakak dia yang seorang ni lah. Kakak dia bernama Ain ni. So kakak dia temanlah adik dia ni, si Mimi ni kan. Sedang lena tidur tu, tiba-tiba Mimi ni terjaga. Dan apabila dia terjaga, dia mendapati yang betul-betul di hadapan dia berdirinya satu susuk tubuh yang berwarna hitam. Dan digambarkan susuk tubuh ni teramat besar, tengah tepat memandang si Mimi ni tidur. Tetapi disebabkan Mimi ni badan dia tak berapa sihat, dia demam, jadi dia macam nampak tak nampak je tau. Sebaik saja Mimi ni nak lena balik, dia terdengar susuk tubuh ni seakan-akan memanggil nama dia. Mimi, Mimi, aku suka budak kecil. Meh, jadilah tuan aku. Aku boleh jaga engkau. Aku boleh ganti ke tempat ayah kau. Mehlah jadi tuan aku. Jadilah tuan aku. Jadilah tuan aku.
Dan suara yang daripada lembut ni tiba-tiba makin garau, makin menakutkan si Mimi ni. Dan Mimi ni pun dah menangis-nangis dah. Lalu dia pun meronta-ronta panggil nama kakak dia. Dan kakak dia si Ain ni cuba menenangkan Mimi ni. Kemungkinan dia rasa yang Mimi ni terkena sawan ke apa, sebabkan tubuh si Mimi ni memang panas pada malam tu. Dan macam biasa juga, mimpi itu turut diceritakan oleh Mimi kepada adik-beradik dia yang lain. Dan salah seorang abang yang paling sulung yang bernama Roslan ni, abang si Mimi ni cakap, mimpi kau ni bukan mimpi biasa-biasa ni. Susuk tubuh yang datang kat kau tu, abang rasa ada kena-mengena dengan apa yang menimpa keluarga kita. Tak apa. Abang cuba juga panggil ustaz yang hari tu, Ustaz Mustaqim tu, untuk dapatkan jawapan sebenar. Kenapa keluarga kita ni, Allahu Akbar, dah makin teruk dah jadi macam ni. Tak apa, abang cuba juga berusaha untuk selamatkan keluarga kita, Mimi. Macam tu punya bersemangat abang dia ni. Wah, terbaik bang. Kita fight orang yang hantar sihir ni. Kurang hajur betul. Assalamualaikum lagi sekali kepada anak-anak geng puaka sekalian. Apabila Ustaz Mustaqim dihubungi lagi sekali oleh keluarga Encik Tarmiji ni untuk membantu diorang, Ustaz ingatkan daripada rawatan pertama tu keluarga ni dah makin sembuh. Rupa-rupanya makin teruk, dan ini telah menyebabkan Ustaz rasa tercabar. Ustaz rasa kenapa semua ini selepas Ustaz dah merawat, kenapa makin teruk? Sepatutnya keadaan keluarga Encik Tarmiji ni semakin sembuh, semakin pulih seperti sedia kala. Sekarang ni bila Ustaz datang je, tengok si mak tu dah meronta-ronta, tengok pula Encik Tarmiji ni dah lumpuh 4 stroke satu badan, dengan anak-anak tunggang terbalik, ada yang rambut macam sebulan tak mandi apa semua, seakan-akan tak terurus langsung keluarga Encik Tarmiji ni. Lalu Ustaz Mustaqim pun tak buang masa lah dengan ilmu di dada yang ada ni. Ustaz cuba juga mencari punca sebenar. Ustaz pun cubalah tengok kan azan di setiap penjuru rumah tu, cuba juga ruqyah anak dia seorang-seorang, termasuklah Puan Saudah dan juga Encik Tarmiji ni. Dan sebaik saja Ustaz tengah-tengah ruqyah Encik Tarmiji ni, Ustaz jumpa jawapan dia yang sebenar. Jawapan kepada punca sebenar kenapa begitu senang penyihir yang lahabau ni menghantarkan sihir kepada Encik Tarmiji ni. Selepas Ustaz Mustaqim dah ruqyah semua orang, Ustaz Mustaqim pun menyampaikan lagi satu mesej ataupun pesanan kepada anak-anak Encik Tarmiji ni. Ustaz cakap dekat anak-anak dia, sekarang ni Ustaz dah tahu dah kenapa orang yang hantar sihir ni boleh menyihir keluarga korang ni dengan begitu teruk. Dan salah seorang anak lelaki Encik Tarmiji yang bernama Hakimi ni pun tanya Ustaz Mustaqim, Ustaz, kenapa Ustaz? Apa salah kami Ustaz? Tengok mak bapak kami sampai sakit-sakit macam tu. Tolonglah kami Ustaz. Lalu Ustaz Mustaqim pun cakaplah dekat anak-anak dia, termasuk Encik Tarmiji sendiri. Sekarang ni selepas saya dah scan seorang-seorang, baru saya dapat jawapan dia. Encik Tarmiji, saya nak awak buang hantu belaan awak tu. Ya Allah, kenapa awak tak bagi tahu anak-anak awak yang rupanya awak ada membela saka? Dahlah saka kerbau jantan pula tu. Allahu Akbar. Disebabkan awak ada membela saka lah, penyihir ni senang nak sihir keluarga awak. Sebab apabila saka berada bersama awak, benda-benda makhluk halus ni senang tertarik. Dia umpama dah ada lubang kecil dah. Benda-benda gaib ni senang yang penghantar sihir ni nak masukkan benda-benda jahat ni. Sebab itulah keluarga awak kacau bilau. Sekarang ni saya tak boleh buat apa. Saya nak persetujuan daripada Encik Tarmiji sendiri. Kalau Encik Tarmiji setuju, saya putuskan ikatan saka belaan Encik Tarmiji tu daripada Encik Tarmiji sendiri. Encik Tarmiji setuju tak? Dan selepas dengar Ustaz Mustaqim cakap macam tu, terkejut semua anak-anak Encik Mustaqim ni. Anak Encik Mustaqim pula. Terkejut anak-anak Encik Tarmiji ni. Lalu anak-anak dia pun paksa tanya bapak dia, Ayah memang ada saka ke selama ni?
Tetapi inilah ego seorang lelaki. Inilah kedegilan seorang lelaki. Sebab Encik Tarmizi boleh cakap dengan mulut Herod macam tu. Sempat juga cakap kat anak-anak dia. Hei, apa yang kau mau panggil ustaz ni? Mana ada? Ayah tak ada lah. Mana ada ayah bela saka apa semua. Tak nak, ayah tak suka ustaz ni. Ayah dah macam ni tak baik tau. Jangan nak tuduh-tuduh ayah yang bukan-bukan ustaz keluarlah, ustaz belarlah. Dihalaunya Ustaz Mustaqim daripada rumah tu. Lalu apabila dah macam tu, ayah dia pun tak nak mengaku. Ustaz nak buat apa lagi? Ustaz tak boleh lah nak menolong. Ustaz cakap selagi saka tu tak buang daripada Encik Tarmizi, senanglah penyihir ni nak musnahkan keluarga ni. Tolonglah korang ni, korang anak-anak Encik Tarmizi ni, pergilah paksalah bapak korang untuk putuskan ikatan tu. Sebenarnya tak boleh kita ni sebagai umat Islam membela saka. Kita kena sentiasa minta perlindungan daripada Allah. Dah lah ustaz, balik dululah. Lalu Ustaz Mustaqim pun pulanglah ke rumah. Dan keadaan keluarga Encik Tarmizi ni disebabkan kedegilan Encik Tarmizi sendiri. Dia tak mengaku. Dia cakap ustaz tu fitnah dia. Padahal come on lah, Ustaz Mustaqim cuma nak membantu man. Ustaz Mustaqim tak tuduh pun. Tetapi Encik Tarmizi ni memang degil. Dia tak nak juga mengaku. Dia cakap yang dia tak ada bela apa-apa pun. Dia tak ada lah nak ambil saka apa semua kan. Lalu disebabkan kedegilan dia sendiri, keadaan keluarga dia bertambah teruk. Daripada keadaan mak dia yang suka marah-marah, sekarang ni telah beralih kepada adik-beradik si Mimi ni. Termasuk Mimi sendiri sering kali dimarahi oleh abang dan kakak dia. Dan abang dan kakak dia pun sering kali bertengkar. Yang ni marah yang ni marah yang ni. Yang ni salahkan yang ni salahkan yang tu. Memang serabut gila. Kacau bilau aku boleh cakap keluarga Encik Tarmizi ni. Dan masuk saja 14 tahun guys. 14 tahun punya lama. Rupa-rupanya keluarga Encik Tarmizi ni dah terkena sihir. Dan sewaktu keadaan Encik Tarmizi dah nazak disebabkan lumpuh, disebabkan tak ada selera makan, kemungkinan disebabkan sihir tu, akhirnya sewaktu dah nak sakaratul maut, sewaktu Encik Tarmizi ni dah nak meninggal dunia, akhirnya dia berkata sesuatu yang mengejutkan anak-anak dia. Sebab apa? Sebab Encik Tarmizi ni cakap ayat ataupun pesanan terakhir dia, ayah sebenarnya dah lepaskan saka tu. Ayah tak apalah. Ayah pergi dululah. Ayah dah tak nak dah menyusahkan keluarga ayah. Ayah harap selepas ayah pergi ni, korang semua hiduplah bahagia. Korang jagalah adik-beradik korang. Ayah pergi dahulu. Lalu Encik Tarmizi pun menghembuskan nafas dia yang terakhir. Dan akhirnya Encik Tarmizi pun meninggal dunia setelah akhirnya Encik Tarmizi bersetuju untuk melepaskan saka dia. Tetapi malang sekali, yang paling kesian kepada anak Encik Tarmizi yang paling bongsu bernama Mimi ni. Sebab daripada kecil sehinggalah Mimi ni besar, Mimi tak dapat rasa kasih sayang kedua ibu bapa dia, terutama kasih sayang seorang bapa. Daripada kecil ayah dia telah disihir. Daripada kecil Encik Tarmizi ni selama 14 tahun tak mampu untuk melayan Mimi sebaik yang boleh. Lalu Mimi pun berasa begitu sedih. Kenapalah orang yang hantar sihir ni sanggup menghancurkan keluarga dia, sanggup sehingga membunuh bapa si Mimi ni sendiri. Dan Mimi pun rasa tak apalah, ya Allah, aku redha dengan segala apa yang terjadi dalam keluarga aku. Ya Allah, aku redha dengan segala dugaan ni. Semoga segala dugaan ni akan membuatkan keluarga kami lebih bahagia. Dan Mimi harapkan dugaan inilah yang akan membuatkan ikatan keluarga kami bertambah kuat. Tetapi malang sekali guys, akhirnya Mimi memberitahu disebabkan adik-beradik dia selalu bertengkar, bergaduh apa semua. Dua orang adik-beradik si Mimi, abang sulung termasuk kakak si Mimi ni, terus keluar daripada rumah tu. Dan sehingga ke hari ini Mimi dah tak berjumpa dah abang dan kakak dia. Dulunya adik-beradik dia 8 orang, sekarang dah tinggal 6 orang sahaja. Dan Mimi nak ucapkan
tahniah kepada siapa yang sihir dia. Engkau berjaya menghancurkan keluarga aku. Engkau berjaya memutuskan ikatan adik-beradik aku. Engkau berjaya membunuh bapa aku. Tetapi ingatlah, apa yang kau buat ni ada balasan dia. Sebab aku yakin ya Allah itu maha adil. Apa yang kau buat terhadap keluarga aku, engkau akan mendapat balasan di akhirat kelak. Sekarang ni aku tak nak berdendam dengan kau. Aku hanya nak cakap yang engkau dah berjaya menghancurkan keluarga aku. Engkau dah berjaya merosakkan keluarga Encik Tarmizi. Aku yang bernama Syamimi tidak akan sesekali memaafkan engkau. Itulah pesanan si Mimi kepada penyihir itu. Dan pesanan Zaf Channel pula, engkau memanglah habau sihir keluarga si Mimi ni. Kurang ajar betul. Aku ni sabar-sabar juga tau. Aku ni sabar-sabar juga tau. Geram pula aku kan. Cerita Mimi ni, aku memang tak boleh nak maafkan lah siapa yang sihir ni. Sebab bagi aku sendiri, engkau memang teramat kejam. Kalau engkau betul tak puas hati pun, orang cakap gentle lah bro. Alamak, kita lelaki kot. Kalau kau perempuan pun gentle lah sister. Pergilah jumpa, pergilah berbincang. Tak perlulah kau nak menyihir keluarga ni sehingga Mimi ni hilang abang dan kakak dia. Sehingga dia hilang bapak dia sendiri sampai mati. Kau ingat kau siapa man? Wah. Marah Zaf Channel. Sorry lah Jadi itulah saja guys. Korang nak apa lagi? Cerita si Mimi ni pun habis dengan penuh kesedihan. Akhirnya kita tak dapat tahu pun siapa yang sihir dia. Itu yang lagi geram. Jadi itulah saja guys kisah untuk malam ni. Ya Allah, akhirnya kita tak ada happy ending guys. Selalunya kita ada happy ending, tetapi kali ni cerita si Mimi ni kita tak dapat jawapan. Penyihir tu aku boleh cakap tahniah lah kan. Puas hati kau. Puas hati kau dapat sihir keluarga si Mimi ni. Ingat geng puaka, jangan sesekali kita buat apa yang penyihir ni buat. Tolonglah, dah zaman moden ni aku tahu sihir ni akan sampai bila-bila, sampai akhir zaman ke apa semua. Aku tahu sehingga ke hari kiamat sihir ni akan berlaku. Tetapi tolonglah, sebusuk-busuk hati korang pun pergilah berbincang. Kalau tak puas hati pun berbincang, cakap elok-elok kan. Janganlah sampai sanggup mensyirikkan. Sebab apa? Memang kau akan berpuas hati dapat merosakkan sebuah keluarga, dapat merosakkan sebuah hubungan. Apa yang korang idamkan tercapai. Tetapi ingat, hidup kita ni sekejap sahaja. Apa yang hidup pasti akan mati. Dan janganlah mati dalam keadaan yang korang mensyirikkan Allah. Janganlah sesekali korang mati dalam keadaan yang penuh hina dan penuh kemukaan oleh Allah tu. Tolonglah ambil segala pengajaran daripada kisah malam ni. Dan aku nak minta maaf kalau aku teremosi. Sebab apa? Sebab aku frust. Aku tak dapat nama penyihir tu. Aku tak dapat tahu apa yang berlaku kepada keluarga si Mimi ni. Dikatakan sampai ke hari ni guys, keluarga dia masih lagi cuba merawat tau. Cumanya alhamdulillah lah, keadaan Puan Saudah termasuk adik-beradik Mimi ni dah makin sembuh, disebabkan keluarga dia meminta pertolongan daripada Allah. Itu yang betul Mimi. Dan Zaf harapkan yang segala kemudahan dan dilindungi Allah sentiasa Mimi. Terus kuat, terus kekal kuat. Geng puaka pun akan menyokong Mimi. Dan itu saja kisah untuk malam ni guys. Kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Stay safe, stay healthy guys. Sedih.